Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan melukis. Okey, melukis litar skematik, litar bergambar dan juga pembinaan gadget. Iaitu bagaimana anda buat lakaran produk anda dan anda perlu hantar di dalam Google Form. Bagi membolehkan anda untuk mendapatkan sekurang-kurangnya TP4 bagi tajuk reka bentuk elektrik. Okey. So, langkah yang pertama kalau kita lihat pada PowerPoint yang ini ya. Pada PowerPoint ini anda perlu melukis pertama sekali litar skematik. Okey, litar skematik yang macam ni kalau kita lihat ya. Uh, Okey, litar skematik yang ni di mana ada simbol bulatan begini, maksudnya dan pangkah itu maksudnya simbol mentol, ada simbol bateri, ada simbol Swiss dan juga litar tersebutlah. Anda perlu lukis semula litar ini. Okey. Terpulang kepada anda, anda nak letak sebanyak 4 ataupun 5 mentol. Kurang-kurangnya 3 lah. 3 mentol. Tapi yang paling cantik 4 atau 5 lah. Untuk memberikan pencahayaan yang cukup pada almari yang anda ingin buat. Okey. Yang kedua, anda akan buat litar skematik. Iaitu litar yang macam ni lah. Litar bergambar, sorry. Litar bergambar. Okey, yang macam ni. Okay, di mana anda akan melukis litar tersebut dalam bentuk 3 dimensi. Mentol tadi macam mana rupa mentol. Okey, bateri macam mana rupa bateri. Anda lukis baik semula lah bentuk macam ni. Okey, dan yang terakhir anda perlu melakarkan gambar, iaitu gambar perabot anda. Okey, lebih kurang beginilah. Okey, lebih kurang yang begini. Jadi anda perlu melakarkan litar bergambar seperti perabot begini ya. Okey. Ini dalam bentuk panel hadapan. Anda mungkin perlu lukis dalam bentuk isometri. Di mana nampak pandangan hadapan, pandangan atas dan juga pandangan tepi. Lukisan ortografik. Okey, ortografik. Okey, ada pandangan hadapan, pandangan atas dan pandangan tepi. Okey, jadi kita mulakan sekarang. Okey, seterusnya kita lihat di sini iaitu uh, bagaimana kita melukis litar skematik. Okey, anda lukis je balik semula melihatkan kepada gambar rajah tersebut. Tajuknya litar skematik. Jadi, anda boleh lukis secara mendatar begini ataupun menegak. Pertama sekali kita mulakan lukiskan dengan melukiskan simbol bateri. Oh, sorry. Okey, kita lukiskan simbol bateri. Okey, kemudian kita lukiskan freehand je ya. Freehand, tak payah guna pembaris. Okey, kemudian naikkan dia ke atas. Okey, lukis balik semula. Okey, kemudian di sini kita mungkin letakkan uh, sebelum ini kita letakkan Swiss. Dan kemudian kita lukiskan. Okey, so itu lakaran asas dia lah. Okey, Swiss. Okey. Ada 2 titik kat situ untuk melambangkan dia Swiss. Ini adalah bateri.
Okey. Dan kemudian kita ada mentol. Jadi mentol anda boleh letak di mana-mana lah. Contohnya letakkan mentol. Satu di sini buat bulat. Dua, tiga. Okey. Empat di sini pun boleh. Dan buatkan simbol pangkah. Okey. Buatkan simbol pangkah di dalamnya. Okey. So, itu adalah lakaran lita skematik. Kita ada mentol, kita ada Swiss, kita ada bateri dan anda boleh labelkan lah. Okey. Nilai bateri tu contohnya sini adalah 5 volt, 5 volt dan anda boleh letakkan situ Swiss Micro, anda labelkan dekat sini Swiss Micro. Okey, dan kemudian anda boleh letakkan ini sebagai mentol 1. Okey, ini mentol 2. Ini mentol 3. Dan yang terakhir mentol 4. Okey, itu lakaran lita skematik. So, anda buat lakaran ini di atas selai kertas dan anda akan hantar di dalam Google Form. Tajuknya ialah lakaran lita skematik. Okey, lakaran lita skematik. Okey, yang seterusnya anda akan lakarkan pula lita bergambar. Yang ini lita skematik. Anda akan buat lakaran lita bergambar. Okey, di mana pertamanya anda akan lukiskan bateri dia. Okey, bateri dia. Biasanya bateri ni dia ada housing dia. Dia ada perumah dia. Jadi anda lukiskan dulu perumah dia dalam bentuk kotak begitu. Okey. Dan di dalam anda ikut je lah balik bentuk tu. Lebih kurang je lah. Okey. Kemudian dalam tu ada bateri. Kalau ada kita 2 bateri, letakkan simbol 2 bateri sahaja. Bateri. Okey, bateri je dalam bentuk memanjang . Okey, ada 2 bateri dekat situ. Okey. 2 simbol bateri. Okey, dan kemudian anda boleh lihat dia ada sambungan satu ke Swiss. Jadi anda boleh buat lakaran dia ke Swiss. Ni wire dia. Okey, di situ ada Swiss dia. Wire kemudian dulu lah. Okey, buat wire kemudian dahulu. Kita buat dia punya Swiss dahulu. Okey. Kita buat dia punya Swiss dahulu.
Okey, so kita ada lakaran untuk Swiss. Okey, dan kemudian mungkin kita boleh sambungkan dia pergi ke sini, wire dia, dan wire yang seterusnya akan pergi kepada mentol yang pertama. Okay, mentol kita boleh buat naik ke atas. Okey, bagaimana lukis mentol? Ikut je lah bentuk tu. Okey, dia ada tapak bulat, dia ada mentol. Okey, kemudian ada tapak dia bulat. Okey, dan sambungkan ke mentol. Okey, dan kita pastekan. Saya lukis lagi satu mentol. Okey, dan kita lukiskan mentol yang ketiga. Dan mentol yang keempat. Dan kemudian kita buatkan penyambungan wire melalui mentol-mentol tersebut. Okey, begitu. Dan anda boleh labelkan, ini mentol 1. Kalau tadi kita lihat Swiss, Micro, oh ni mentol 4. Ikut lakaran anda lah. Okey, ni mentol 4. Okey, ini mentol. Mentol 3. Ini mentol 2. Dan ini mentol 1. Okey, selain daripada itu anda juga boleh masukkan uh, label-label yang lain. Contoh ini adalah bateri. Okey, 5 volt. Kemudian ni adalah Swiss Micro. Okey, so itu cukuplah untuk lakaran lita bergambar. Dan yang terakhir sekali, anda perlu buatkan lakaran bagi almari anda. Okey, almari. Kalau kita lihat sini, dia beri pandangan hadapan sahaja pada almari ni. Okey, jadi kita akan lukiskan dalam bentuk ortografik. Bagaimana rupa almari? Biasa almari ni mudah saja dalam bentuk segi empat. Anda boleh lukiskan dalam bentuk lukisan ortografik. Okey, kalau anda masih ingat lagi lah lukisan ortografik, kita ada pandangan atas, hadapan dan sisi. Di sini ada garisan 45 darjah. Okey, sudutnya ialah sudut 45 darjah, agak-agak je.
Okay, 45 darjah. So, di sini adalah pandangan atas. Okay, di bawah pandangan atas mestilah pandangan hadapan. Dan satu lagi ialah pandangan TV. Okey. So, jadi anda lukiskan pandangan atas, tapi sebelum itu, sebelum anda melukis unjuran lukisan ortografik ini, anda boleh berikan tajuk dia unjuran ortografik. Unjuran ortografik. Okey. Sebelum anda boleh lukiskan pandangan atas ini, cikgu terlupa anda perlu lukis satu lagi, iaitu lakaran isometrik lukisan perabot anda bagaimana. Okey, bagaimana rupa dia dalam bentuk 3 dimensi. Okey, pertama sekali kena lukis kotak dululah. Okey, sorry. Kena lukis tapak dia, asas dia, paksi dia, sorry, paksi mendatar, paksi tegak, paksi condong ke sebelah kiri 30 darjah, paksi condong ke sebelah kiri kanan tadi 30 darjah dan kiri 30 darjah. Okay, kemudian anda nak besar mana almari anda? Okey, terpulang kepada anda, mungkin cikgu punya besar ni je. Tak payah besar-besar pun. Hmm. Okey, tak payah besar-besar. Ingat freehand je, tak payah guna pembaris. Okey, biasa almari dia ada dua pintu kan. Jadi kita bukakan dua pintu. Okey, pintu mungkin kita boleh bukakan dia supaya kita nampak. Okey, satu terbuka, satu tertutup pun boleh juga. Okey, okey, kemudian ini dalam bentuk isometrik ya. 3 dimensi. Kemudian mungkin kita boleh ini bahagian dalam dia. Okey. Dan mungkin kita boleh letakkan lakaran di mana kita nak letakkan mentol tersebut. Mungkin mentol pertama anda letakkan dekat sini. Okey, mentol pertama. Okey, mentol kedua mungkin anda letak dekat bucu sini. Ni kalau cikgu buat tembus lah. Okey, sini mentol kedua. Okey, mentol ketiga mungkin di sini. Okey. Dan mentol yang keempat mungkin di sini. Okey. Dan Swiss akan berada, Swiss tekan tutup itu akan berada di mana ya? Dia akan berada di sini. Apabila pintu dibuka, maka Swiss itu akan, lampu akan menyala. Dia di belakang pintu. Okey, dia berada di belakang pintu. Okey, bateri berada di mana ya? Bateri kita boleh sembunyikan sama ada, mungkin kita boleh buat tapak dia di bawah ini.
Okey, mungkin bateri berada di bahagian tapak bawah. Kita sembunyikan dia di bahagian bawah. Ya, di sini mungkin ada bateri. Okey. Jadi, pendawaian dia mungkin kita boleh sembunyikan dia di bucu-bucu ni. Daripada sini bateri pergi ke Swiss. Okey, kalau cikgu buatkan warna lain. Okey, kita sembunyikan dia di sini. Kemudian naik ke atas, di bucu-bucu ni pergi ke mentol ni. Kemudian dia akan lalu di tepi-tepi bucu ni pergi ke mentol yang ni. Kemudian lalu ke bucu sini akan pergi ke mentol yang ketiga. Dan lalu ke bucu sini akan pergi ke mentol yang keempat. Dan kemudian dia akan turun keliling ni masuk ke bawah ni. Dan patah balik pergi kepada bateri. Okay. So ini lakaran asas untuk lukisan isometrik. So, daripada sini nanti anda akan lukiskan. Anda boleh labelkan juga. Contoh ni adalah mentol tadi apa? Mentol 4. Ataupun singkatannya M4. Ni M3. Ni M2. Dan ni M1. Okay. Labelkan. Ini adalah bateri. Okay, ini adalah Swiss Micro. Okay, ni apa? Pintu. Okay, bila anda tambah tapak ni, ini anda boleh labelkan sebagai tapak dia. Okay, dan sebagainya. Okay, ini adalah lukisan isometrik. Okay, balik semula kepada ujian ortografik, anda perlu lukiskan pandangan atas dahulu. Bagaimana rupa pandangan atas dia? 4 segi lah. Bila kita pandang daripada arah atas, kita akan nampak 4 segi sahaja. Tu lukiskan 4 segi. Simple je. 4 segi. Okay. Mungkin anda nak bahagikan dia kepada 2 divider. Okay. 2 bahagian almari. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. So, itu pandangan atas. Pada pandangan hadapan, bila anda unjurkan ke bawah, begitu. Ya, ini garis halus sahaja. Bagaimana rupa dia? Pandangan hadapan. Lagi mudah. Okey, anda lukiskan semula. Dia tinggi sedikit. Daripada ni. Kemudian ada pintu. Okey. Okey, ini rupa dia. Pandangan hadapan. Okey. Pandangan sisi. Pandangan sisi lagi senang. Bila anda unjurkan ini pergi ke garis 45 darjah. Turun. Yang ini turun. Yang ini bawa pergi ke sini. Ini bawa pergi ke sini. Dan inilah rupa pandangan sisinya. Sebuah kotak petak je. Okey, itu je. Rupanya pandangan sisi. Okey. So, ini rupa pandangan sisi. Okay, ini rupa pandangan hadapan. Okay, dan ini rupa pandangan atas. Okey. So, itu sahaja yang anda perlu buat. Ulang balik semula. Pertama sekali, anda perlu buat litar skematik. Di mana ada simbol-simbol yang standard yang digunakan. Mentol.
Kemudian buat litar bergambar. Okey. Kemudian anda lukiskan lukisan isometri yang ini. Dan yang terakhir, anda lukiskan unjuran ortografik. Jadi untuk minggu ini anda perlu hantar 4 lukisan, lakaran lukisan anda dan hantarkan ke dalam Google Form. Okey, sekian, terima kasih. Okey, bagaimana untuk menghantar lukisan anda, lakaran anda tadi? Anda buka Google Form yang dibekalkan untuk tajuk reka bentuk elektrik seperti dalam grup Telegram. Anda buka Google Form tersebut. Okey, sepatutnya anda dah menjawab soalan 1, soalan 2, soalan 3 anda dah jawab. Soalan 4 pun anda telah jawab. Soalan 5 anda dah jawab. Soalan 6 sepatutnya anda jawab minggu lepas bersama dengan soalan 7. Okey, anda boleh jawab soalan 8 dan soalan 9 pada minggu ini. Mana soalan 8 ini anda nyatakan, tandakan je lah. Anda buat jadual ini ataupun anda jawab saja di sini. Okey. Uh, Anggaplah dia berfungsi. Sebab apa dalam tempoh PKP ni kita tidak boleh melaksanakan uh, amali. Jadi anda tandakan nombor 1, mentol berfungsi. Okey, mentol berfungsi. Okey, nombor 2, pendawaian wayar. Pendawaian wayar berfungsi atau tidak? Berfungsi. Okey, berfungsi. Mungkin catatan dia anda boleh letakkan. Okey, catatan. Okey, wayar disembunyikan. Disembunyikan pada bucu almari. Okey, kemudian nombor 3, litar. Litar apa yang digunakan, berfungsi atau tidak? Berfungsi. Okey, catatan. Litar apa yang digunakan kalau kita lihat pada rajah kita tadi, iaitu litar bersiri. Okey, litar bersiri. Patutnya kita guna litar selari ya. Itu dalam penambahbaikan nanti. Kemudian, bateri. Berfungsi atau tidak? Tulis berfungsi. Okey. Okey, berapa dalam catatan nyatakan berapakah nilai bateri? Bateri 5 volt. 5 voltan. Okey, kemudian catatan bateri 5 volt disembunyikan di mana? Disembunyikan di bawah tapak almari. Okey. Kemudian keenam, Swiss Micro. Okey, berfungsi atau tidak? Kita nyatakan berfungsi jugalah. Okey. Catatan. Anda boleh letakkan, di manakah anda letakkan? Diletakkan di mana? Diletakkan di belakang pintu. Supaya apabila kita buka pintu, pintu akan menekan Swiss Micro dan lampu akan menyala. Okey, itu secara ringkas untuk jawapan soalan 8 dan soalan 9 ni. Okey, di sinilah anda akan masukkan lakaran anda tadi. Ada lakaran litar skematik, litar bergambar, lakaran isometrik untuk almari dan lakaran unjuran ortografik untuk pandangan atas, hadapan dan sisi. Jadi anda boleh tekan add file. Okey, anda boleh hantar ke maksimumnya 5 file di sini. Select file from your device. Di manakah anda masukkan lakaran anda tadi dan klik dan tekan open. Okey. Jadi lakaran yang anda buat tadi, jangan lupa ambil telefon bimbit anda, ambil foto lakaran anda yang anda buat atas kertas dan kemudian anda upload di sini. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.